Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Laila binti Haris, nombor matrik 1212310. Pada hari ini saya akan menerangkan berkenaan pengenalan bagi pengaruh agama terhadap adat dan budaya. Adat didefinisikan sebagai suatu aturan dan cara hidup yang merangkumi segala tingkah laku, kepercayaan dan sebagainya yang diamalkan secara turun-temurun dalam masyarakat sehingga menjadi peraturan yang harus dipatuhi. Agama pula merupakan prinsip kepercayaan kepada Tuhan, kewajipan yang perlu dipatuhi berdasarkan agama yang dianuti. Ia juga merangkumi sistem nilai cara hidup, kerohanian, sistem budaya dan pandangan dunia. Budaya atau culture didefinisikan sebagai warisan nenek moyang yang masih diterima pakai sehingga hari ini. Assalamualaikum, nama saya Nur Ashki binti Aziz, nombor matrik 1212306. Terdapat beberapa faktor pengaruh agama Islam dalam tradisi dan adat kebudayaan masyarakat Melayu di Malaysia. Antaranya ialah agama Islam itu bersesuaian dengan psikologi dan mentaliti masyarakat Melayu yang mengamalkan cara hidup lemah lembut dan bersifat universal. Yang kedua, agama Islam itu mudah difahami, rasional dan sesuai dengan fitrah manusia itu sendiri. Yang ketiga ialah agama Islam tidak terbatas kepada sesuatu bangsa semata-mata dan mengakui bahawa semua manusia sama derajat dan martabat di sisi Allah SWT. Yang keempat, agama Islam telah memperkenalkan budaya dan ilmu yang sebenar kepada masyarakat Melayu dan mengetepikan fahaman tahyul dan mitos. Islam sebagai pengaruh adat dan budaya di Malaysia boleh dibahagikan kepada tiga aspek. Aspek yang pertama ialah kehidupan dan kesihatan. Antaranya ialah budaya ucapan salam yang diberikan semasa berjumpa, budaya kemasyarakatan seperti akad nikah, majlis marhaban, majlis berjanji, majlis suku jambul, budaya pemakaian dan perhiasan seperti pemakaian tudung mengikut syariat Islam oleh wanita dan lelaki dilarang memakai emas dan sutera. Juga di Malaysia memakan pemakanan Islam yang menggalakkan pemakanan yang sihat dan melarang makanan memudaratkan seperti arak. Di aspek kesihatan juga, di Malaysia, lelaki digalakkan untuk berkhatan untuk menjaga kesihatan mereka. Aspek kedua ialah kebudayaan dan kesenian seperti seni lagu dan muzik bercorak dakwah juga untuk menyebarkan agama Islam seperti nasyid dan kasidah. Aspek ketiga ialah kebudayaan dalam pemerintahan yang boleh kita lihat dalam Perlembagaan Malaysia bawah perkara 3.1 menyatakan bahawa Islam adalah agama bagi persekutuan. Kemunculan agama Hindu. Pengaruh Hindu telah pun berkembang pesat sejak abad ke-7 sehinggalah abad ke-14 Masihi. Bermula dengan aktiviti perdagangan, kemudian disusuli dengan aktiviti keagamaan oleh golongan Brahman, telah berjaya menakluki dan mempengaruhi adat dan kebudayaan di tanah Melayu. Pada mulanya, ianya dianuti oleh golongan istana, manakala golongan bawahan hanya menganuti kepercayaan animisme. Namun kemudiannya, mereka tertarik dengan kepercayaan yang dibawa oleh agama Hindu itu sendiri sehingga menjadikan agama Hindu sebagai agama utama yang mempengaruhi ketamadunan masyarakat Melayu ketika itu. Islam telah pun mempengaruhi hampir keseluruhan corak pemikiran dan gaya hidup masyarakat Malaysia hari ini. Namun, tidak dapat juga dinafikan bahawa agama Hindu dan pengaruhnya tidak dapat dilunturkan sepenuhnya berikutan cara hidup yang begitu sinonim dengan nilai ketimuran. Baiklah, antara pengaplikasiannya pada hari ini, yang pertama adalah berkaitan dengan adat berinai yang mana diadakan sebanyak 3 peringkat, iaitu berinai curi, berinai kecil dan berinai besar. Yang kedua berkaitan dengan wang hantaran di mana pihak lelaki memberikan wang hantaran kepada pihak wanita mengikut kadar kemampuannya. Yang ketiga berkaitan dengan adat bersanding di mana kedua mempelai duduk di atas pelamin sambil dikipaskan oleh kedua-dua pengapit. Yang keempat berkaitan dengan perayaan Hindu yang mana masih disambut oleh masyarakat Hindu di Malaysia dan dihormati oleh masyarakat-masyarakat lainnya. Dan yang terakhir sekali adalah adat menggiling perut yang diamalkan pada setiap bulan ke-7 ketika mengandung. Terima kasih.
Seterusnya, konsep pemakaian dan pemakanan dalam agama Buddha terikat dengan formula 4 kebenaran mulia iaitu dukkha, samudaya, nirodha dan marga. Ia kemudiannya perlu diubati dengan pelaksanaan 8 jalan mulia sebagaimana dalam ajaran Buddha. Berasaskan prinsip agama Buddha yang menolak tanha iaitu keinginan nafsu. Oleh yang demikian, golongan Buddha yang taat kepada ajaran Buddha akan meninggalkan pemakaian dan pemakanan yang bercirikan kemewahan dan kemegahan. Di samping itu juga, penganut Buddha moden pula merasakan bahawa pakaian kemewahan dan kemegahan bukanlah suatu kesalahan yang ketara. Lebih-lebih lagi, jika ia melibatkan adat dan budaya, pemakaian dan pemakanan bangsa. Kegagalan meninggalkan nafsu yang dianggap punca penderitaan oleh Buddha tidak dilihat sebagai penyesalan yang serius. Seterusnya, kita beralih pula pada konsep pemakanan dan pemakaian bagi masyarakat Cina. Secara umumnya, menunjukkan bahawa majoriti masyarakat Cina di Malaysia mempunyai kefahaman pemakaian dan pemakanan yang berdasarkan adat dan bukanlah kepada ajaran Buddha semata-mata. Seperti yang kita boleh lihat, kuih-muih manis yang dihidangkan pada hari perayaan adalah lambang kepada kehidupan yang indah dan bahagia. Limau mandarin yang telah dipuja dapat mengelakkan sial dan warna limau mandarin adalah lambang kepada kemewahan dan kekayaan, menunjukkan bahawa perspektif masyarakat Cina tidak berasaskan norma dan ajaran agama Buddha. Akan tetapi, perspektif tersebut lebih disandarkan kepada adat dan budaya bangsa Cina itu sendiri. Bagi konsep pemakaian pula, pakaian tradisi yang dipakai oleh masyarakat Cina seperti cheongsam, samfu yang digayakan pada hari perayaan atau majlis-majlis tertentu, kebiasaannya diperbuat daripada kain sutera atau satin dan dihiasi dengan sulaman mewah. Warna pakaian tradisi mereka juga terdiri daripada warna merah yang membawa simbol kemewahan dan kebahagiaan dan ianya sememangnya bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh ajaran Buddha. Hal ini kerana ajaran Buddha menggesa penganutnya menjauhi pemakaian dan pemakanan yang diselit dengan keinginan nafsu syahwat yang berupa kecantikan dunia dan kemewahannya. Jelaslah bahawa majoriti masyarakat Cina yang beragama Buddha tidak menjadikan ajaran Buddha sebagai kayu ukur dan garis panduan dalam melayari kehidupan seharian. Mereka tidak menganggapnya suatu kesalahan besar, bahkan mereka masih mempunyai kebebasan untuk menjadikan adat dan budaya bangsa mereka sebagai alur kehidupan. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munir Izzah binti Zainal, nombor matrik 1212309 akan menerangkan tentang faktor penolakan masyarakat kontemporari hari ini terhadap pembentukan adat dan budaya di Malaysia. Seperti yang kita sedia maklum, pembentukan budaya dan tradisi masyarakat di Malaysia pada hari ini sering dilupakan dan dipandang enteng oleh sesetengah masyarakat. Jika kita kaji tentang isu yang berlaku ini, terdapat banyak faktor yang menyebabkan masyarakat pada hari ini tidak menerima budaya dan tradisi masyarakat yang lalu. Kita sedia maklum, dunia kini sudah berubah kepada perkembangan teknologi komunikasi media massa. Masyarakat di Malaysia sudah semestinya telah terdedah dengan perubahan tersebut. Oleh itu, masyarakat hari ini telah mula mengubah cara berfikir dan aktiviti mereka serta telah melupakan adat dan budaya yang terdahulu. Selain itu, semua masyarakat di Malaysia juga telah mula terdedah kepada bentuk hiburan yang mengandungi unsur-unsur barat dan ianya juga merupakan hasil terbitan daripada negara barat. Apabila ia disiarkan secara terbuka di kaca TV, ia telah menjadikan masyarakat kita lebih terdedah kepada kandungan program yang menunjukkan unsur-unsur yang bertentangan dengan agama, adat dan budaya. Perkara-perkara sebegini sebenarnya secara asas telah melenyapkan gaya hidup tradisional yang telah dilakukan sejak dahulu lagi. Oleh itu, telah jelas bahawa kesan atau impak teknologi media massa ini telah meninggalkan kesan yang mendalam terhadap adat dan tradisi di negara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Imran Haziq bin Jamali. Jadi baik, kita teruskan dengan bagaimana pula penerimaan masyarakat kontemporari terhadap adat, tradisi dan budaya masyarakat di Malaysia. Kalau tadi, kawan saya dah bercerita tentang 3 agama yang mempengaruhi adat ketiga-tiga kaum di Malaysia, jadi mesti kita tertanya-tanya, adakah adat dan tradisi mereka ini masih lagi diwarisi hingga ke hari ini? Jawapannya mudah, ya, masih ada lagi sebahagian
kaum yang masih mempraktikkan adat warisan nenek moyang mereka, terutamanya dalam aspek perubatan, perkahwinan dan juga kehidupan seharian. Baik, ada dua faktor utama, iaitu pertama, dari segi kaum Melayu, mereka percaya bahawa pesan dan nasihat nenek moyang mereka berkait rapat dengan syariat agama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, bagi kaum Cina dan India, mereka percaya pesan dan nasihat nenek moyang mereka berkait rapat dengan kepercayaan animisme yang akan membawa kepada kebaikan dalam hidup mereka. Maka kita dapat lihat di sini ada beberapa contoh adat dan tradisi budaya masyarakat yang masih lagi diamalkan sehingga hari ini. Yang pertama, kita ada adat merisik untuk kaum Melayu. Jadi adat ini adalah untuk berkenal-kenal di antara dua pasangan sebelum ke tahap yang lebih lanjut dalam perkahwinan. Jadi selari dengan agama Islam, mereka melarang kita untuk bertunang dengan tunangan orang. Yang kedua, untuk kaum Cina dan India, kita ada adat melingging perut yang mana dia akan dijalankan oleh ibu yang genap hamil 7 bulan dan ini adalah untuk membuang kecelakaan untuk ibu yang bakal bersalin. Sekian, terima kasih. Sebagai kesimpulannya, berdasarkan hasil kajian yang telah kami lakukan, tidak dapat dinafikan bahawa sejumlah besar daripada adat dan budaya masyarakat di Malaysia telah pun dipengaruhi oleh agama. Masyarakat Melayu sememangnya begitu mudah menerima perubahan tanpa menyedari perubahan yang terlalu drastik boleh memberi kesan terhadap keaslian budaya itu sendiri. Oleh itu, kita perlulah berbangga apabila masih lagi ada masyarakat kontemporari hari ini yang mengangkat adat dan budaya yang kita sanjung dan junjung sebagai warisan bangsa identiti kaum Melayu, Cina dan India untuk Malaysia.